A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh ceria dan bangga rasanya hari ini dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu, iaitu kuliah duha, yang insya-Allah akan disampaikan oleh ustaz yang tak asing lagi, iaitu Ustaz Amran bin Muhammad Yusof. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Haji Roslan, iaitu pengurusi MIM Madrasah Ikhwanul Muslimin yang berada jauh di utara, yang sedang mengikuti program yang dihancurkan oleh kelas fiqh MIM dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sedia maklum, kuliah kita hari ini adalah dianjurkan oleh Jawatankuasa Muslimah MIM yang diketuai oleh Puan Suzana dan kata Haji Safini tadi, iaitu SU surau ni, madrasah ni. Sebab itulah agaknya hari ini Muslimah lebih ramai daripada Muslimin. Dia kata kalau Muslimin yang anjurkan, insya-Allah Muslimah juga yang ramai. Selalunya begitu kan. Okey, pihak pengajian mengucapkan berbanyak terima kasih kepada terutama sekali Al-Fadhil Ustaz Amran dan isteri, katanya isterinya pun ada, yang hadir dari Bukit Beruntung. So kita hari ini di Taman Nahoda beruntunglah ya. Beliau tinggal di Bukit Beruntung, kita beruntung kerana dapat mengikuti kuliah ini. Di mana Bukit Beruntung tu tak jauh, iaitu Rawang Selangor. Dan kuliah ini adalah bilangan 2 2024. Tahniah kepada Jawatankuasa MIM, terutamanya Jawatankuasa Muslimah. Seterusnya semua jemaah muslimin dan muslimah yang jauh dan dekat yang dapat hadir pada hari ini meluangkan masa dalam lingkungan 2 hingga 3 jam ya. 3 jam tu mungkin pihak AJK lah nak mengemas dan sebagainya. Kemudian juga pihak pengajian mengucapkan terima kasih kepada penyumbang kepada majlis ini, sama ada dalam bentuk kewangan, juadah sumbangan, kehadiran juga diucapkan berbanyak tahniah. Di samping itu, ada selit sikit iaitu promosi. Saya kena sampaikan jugalah sebagai permintaan, di mana grup Muslimat Surau ada buat jualan aiskrim Malaysia. Ni kena Ustaz kena tolong support tadi. Aiskrim Malaysia mana dah tentu halal lah. Kalau aiskrim apa ni Tanzania ke apa ke, kita kena fikir di Malaysia. So tak ada ragu-ragu. Harga cuma RM1 untuk satu, beli satu dapat satu katanya. Gitulah kan, tak ada dua. Dan ada pelbagai flavor, iaitu rasa. Jadi kalau nak rasa 5 rasa, kena beli 5. Tak boleh beli satu dapat 5 rasa ya. Kena beli satu dapat satu rasa. Begitulah bijaknya muslimat ni ya. Sebagai hasil jualan untuk tabung mi, untuk tabung mi, bukannya untuk di poket ya. Jadi insyaAllah kita support. Kata-katanya, jom pakai borong sampai habis. Kita tahu perkataan borong. Kalau beli satu bukan borong, kurang-kurangnya 5 baru borong. Jadi keluarkan duit banyak-banyak sikit ya. Dan seterusnya, hari ini kita akan serahlah kepada Ustaz
untuk mengambil masa secukupnya bagi beliau untuk menerangkan, kerana tajuk yang saya tengok ini sebenarnya tajuk ini berat bagi sesetengah orang lah. Mungkin setengah orang tak berat, sebab tajuknya ialah mata hati. Kalau mata di kepala, di muka kita ni senang nampak 2 biji mata, mungkin yang pakai spek ada 4 mata lah. Jadi mata hati, adakah hati itu bermata? Ada tanda-tanda kalau kita belah ada mata? Ataupun apakah yang dimasukkan dengan perkataan mata itu? Mata hati. Jadi ambil intipatinya, semoga ia menambah ilmu kita untuk menjalankan segala ibadah dengan baik pada setiap hari. Ingin saya perkenalkan sedikit, saya curi-curi daripada Facebook Ustaz. Ingat ada biodata dia, tapi tak jumpa rupanya. Very secret. Dia adalah seorang penceramah bebas. Ini biasalah, penceramah bebas dan juga pendakwah bebas. Penceramah jemputan di TV3 dan TV9. Tapi hari ini TV3 dan TV9 tak ada jemput lah. Kalau tidak kita masuk TV. Masuk TV lagi lah, senyum lebar je. Kemudian programnya itu program Tanyalah Ustaz. Betul ya Ustaz ya? Tanyalah Ustaz. Dan satu lagi Halaqah. Halaqah ni selalunya TV9 lah. Dan beliau juga adalah seorang pengetua Madrasah Raudah Al-Ilmi. Di mana Ustaz? Bukit Beruntung juga. Bukit Beruntung juga ya. Pengetua ni saya ambil daripada biodata Ustaz dan itulah. Kemudian seterusnya ya, sebelum ni jangan kita balik terus kan, jangan sapu buku tu balik, sebab kita akan disediakan oleh makan tengah hari yang disediakan oleh pihak pengajuk dan pihak yang bertanggungjawab ialah Warung Mi, tokeknya baju biru kat sana tu ya, Tuan Haji, Tuan Imam kita. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, waktu pun dah 10-4 minit, saya bagi pihak majlis dan pihak pengajuh dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz untuk memulakan kuliahnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita bertemu pada kali kedua untuk sama-sama menambah ilmu. Bila faham dalam ilmu, kita tambah amal. Bila kita dapat beramal, kita tambah keikhlasan. Dan bila kita tambah ikhlas, bermaksud kita sedang menambah saksi-saksi untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jutaan terima kasih atas kesudian menjemput buat kali kedua, dan minta maaf sebab lambat bagi tarikh lah, kejap itu kejap tak sempat nak mikir. Semalam baru habis program Kembara Dakwah di Kedah dan juga di Penang. Daripada hari Khamis sampailah semalam, baru balik, dan hari ini sambung pula di sini. Dan begitulah keadaan manusia. Saya selalu pesan, bila mana manusia seperti kita disibukkan oleh Allah, maka bersyukurlah pada Allah. Sibuk bangun pagi, pergi solat subuh berjemaah, kejap lagi hantar anak cucu pergi sekolah, kejap lagi bawa bini pergi pasar, kejap lagi datang kuliah duha, kejap lagi, tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Itu ibadah sebenarnya. Dia jangan kita ada ruang panjang sangat. Kan, bangun pagi kedai mamak, lepas tu kedai mamak, lepas tu kedai mamak, itu. Yang tu tak nak. Akhirnya
umur kita rugi macam tu aja. Jadi insya-Allah. Okey, baik. Tajuk yang diberi pada hari ini adalah mata hati. Mata hati. Semua orang ada mata, tapi tak ramai orang yang celik mata hati. Tak ramai. Ya. Jadi hari ini kita nak melihat perkara yang paling besar. Dan dengan pembukaan dulu, pembukaan Allah Ta'ala andaikan manusia yang buta mata hati ini macam binatang. Muqaddimah dulu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah, yang akan Allah jadikan neraka Jahannam dan penghuni di dalamnya paling ramai jin dan manusia. Jin tak payah kisahlah, sebab bukan laki bini kita pun, bukan anak-anak sepupu sepapat kita. Tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui buti kui. Tak payah cari jin. Dalam rumah kita tak ada jin. Keluar semua tak payah. Tak payah panggil ustaz, tengok ustaz ada gangguan jin ke tidak. Tak payah. Jin pun fikir, apa salah aku nak cari waktu. Dia tak payah fikir banyak. Tapi yang kita nak fikir yang masuk neraka satu kumpulan lagi, yakni kita manusia. Paling ramai sekali manusia juga. Kenapa manusia masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak ada perasaan. Hati dia mati. Hati dia mata ada tapi mata dia buta. Mata hati tu dia tak nampak kebaikan. Lalu sebelah masjid break tak berapa elok tu. Pasal malam elok break dia. Lalu lagi besok dah 20 tahun tak sempat break di masjid. Itu bahaya tu. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi hati tak ada perasaan. Tak teringin langsung nak jadi baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mata hati mereka buta. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi telinga hati mereka dah lama pekak lagi tuli. Tuan-tuan puan-puan, Allah menyebut mereka yang rosak hati bermula dengan mata hatinya buta, lepas tu telinga hatinya pekak. Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Ni bukan Ustaz Amran kata, bukan. Allah kata kita ni yang handsome-handsome, yang cantik-cantik ni semua ni, ya kan, yang rasa diri kita baik ni, kalau kita tak jaga hati, mata hati dan telinga hati, maka dikhabarkan ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Jadi kita kalau berjalan nampak lembu tepi jalan, lebih kurang tu je. Lebih kurang tu je. Kalau ada hati tapi tak ada perasaan, ada mata tak nampak kebaikan, ada telinga tak dengar seruan. Jadi kita dengan lembu dengan binatang lebih kurang. Al-an'am ni, apa dia binatang tu? Binatang yang dibuat ibadah kurban, yang buat 4 kaki tu. Gitu. Ulaika kal an'am. Malah lebih teruk. Allah kata balhum adal. Malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Ni kita ni, yang ada rumah, yang ada kenderaan, yang pakai handsome-handsome, yang duit banyak dalam akaun. Orang Taman Huda ni kan simpan duit banyak. Contohnya kan okay. Jadi ni yang kita duk rasa kita elok ni, rupa-rupanya Allah kata awak tu macam binatang ternakan. Malah balhum adal, awak lebih teruk daripada binatang ternakan. Takut. Sebab tu kalau kita mengaji macam ni kan, kita belajar ambil hukum dan letak atas diri kita sendiri.
Jangan ambil hukum dan tembak pada orang lain. Dan kita sampai bila pun tak berubah. Maka bila bercakap tentang hati, yang tu dulu. Mukadimah ni tak start lagi. Ni baru mukadimah. Ya, mukadimah. Nak bagi tahu bahawa orang yang ada hati tak ada perasaan. No, Palestin diserang dengan besar-besaran bermula 7 Oktober tahun 2023. Bermaksud sekarang bulan 3 jadi setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan Palestin diserang habis-habisan oleh Israel, ya, Yahudi laknatullah ni. Agak-agaklah kita kalau ada perasaan berapa kerat doa kita minta untuk keselamatan dia orang, atau selama setahun tu tak pernah minta pada Allah Ta'ala untuk keselamatan dia orang. Sebab tu bila ngaji kita rupanya yang buta hati kita bukan orang lain. Tu satu. Dalam tempoh setahun 3 bulan 45,000 nyawa terbang. Agak-agak berapa ringgit duit kita hantar pergi ke Palestin. Atau tak habis-habis sibuk beli kasut tumit tinggi. Contoh tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, semua tudung beli. Dapur dah elok, besarkan dapur. Semua buang duit macam tu je. Sedangkan tu sebab tu bila kita mengaji, jangan tembak orang lain. Tu tak ada perasaan, tu tak ada perasaan. Kita sebenarnya tak ada perasaan dulu. Ya Allah. Imam surau pun tak ada perasaan. Kuasa untuk menentang orang kafir sedemikian adalah bacaan qunut nazilah. Baca 2 minggu, tinggal 2 tahun. Imam pun tak ada semangat jihad. Tok siap lagi teruk. Iya sungguh. Tambah kita ni tua-tua dah. Umur saya rasanya lebih kurang. Saya umur 54. Ini mungkin 38. Contoh. Iya. Nampak. Iya sungguh. Ya Allah. Duduk kat situ merenung. Mata hati. Ya. Kita yang duduk sebelah-menyebelah rumah teres ni kan, agak-agak lah bila nampak orang sebelah kanan kiri kita susah, kita bangun ke tidak pergi ziarah dia? Ada ke tidak pergi offer dia? Tak apalah, jom saya hantar pergi hospital. Motosikal awak tu pun tengok macam awak batuk, motosikal batuk. Awak sakit perut, motosikal sakit perut. Jom, ada ke tidak? Atau ada tanya khabar ke tidak macam tu macam ni? Ni dalam kawasan kita ni kan orang miskin contohnya. Maka ada ke tidak kita pergi ziarah? Atau kita bangga dengan jubah yang kita pakai tu aja? Bangga dengan kumpulan marhaban baju sedondon kita je? Iya, dah lah baju sedondon dapat free. Contoh, dah bayar ke? Bayar sendiri, Alhamdulillah. Iya. Sebab tu maka perkara paling awal dalam kehidupan kita, kita takut tu lah. Ada hati tapi tak ada perasaan kan ya. Macam itulah pergi balik. Umur kita umur 40 dengan umur 60 sama, tak ada perasaan. Umur 40 masuk gegar berganza. Umur 40 di lembah sungai nan indah. Tu umur 40. Umur 40 ingatkan nak datang surau, nak jadi tukang azan sebab suara sedap. Tak ada harapan. Masuk kilauan emas. Otai masih berdosa, bukan berbisa. Ku tanam selasi. Tu dia tak perasan esok lusa dia kena tanam. Mana datang tu? Ni masalah jantung hati ni. Maka sebab tu dari awal ni tak start lagi. Ya, tak start lagi. Nak bagi tahu yang tu, bagi faham. Nak bagi faham. Semua orang ada hati, tapi tak semua orang ada perasaan. Nampak anak menantu tu punya susah tidur atas totok. Awak umur 65, duit berlambak-lambak. Belilah katil bagi anak menantu, tapi nenek pun buta hati, atuk pun buta hati.
Pergilah beli bagi ke anak menantu, kan itu pahala. Kadang-kadang begitu manusia. Tahu anak menantu kita tu susah, usaha macam-macam, meniaga bankrupt, jual burger pun kena ni stall burger pun kena tarik, begitu begini dan sebagainya lah. Ada kita bangun? Tak ada. Tak ada. Nenek ni pakai gelang sampai ke siku. Ya, sungguh. Ya Allah, manusia. Kita yang tua-tua ni kan, itu masalah hati juga tau. Itu masalah hati. Kan, kita yang tua-tua ni tak payah simpan duit banyak sangat. Kenapa Ustaz? Memang kita dah tak berapa pakai. Nak makan, bagi guna duit banyak, makan rasa tak, gigi pelsu. Buh Poliden pun gugur juga gigi. Ya. Nak makan, nak belanja, katalah nak pergi makan di hotel, rasa tak ada dah kot. Kecek kencing manis 21, darah tinggi 180. Jadi kita yang tua, biasanya orang berumur macam kita ni, anugerah simpanan lebih sikit pada orang bujang dulu. Masa kita bujang, masa kita baru kahwin, masa tu susah. Masa tu baru nak beli katil, masa tu baru nak beli itu, pergi habis singa menawan keluarga bahagia, kan gitu. Semua masa tu. Tapi sekarang hutang tak ada dah. Duit ada simpanan, tapi kalau sekadar disimpan buat apa? Buat bahan bakar dalam api neraka jahanam. Patutnya duit untuk tambah pahala, bukan bagi orang lain. Anak cucu kita keliling, orang miskin kanan dengan kiri. Tak payahlah cari jiran 40, bankrupt kita. Ya, cukup. Okey, baik. Habis mukadimah. Bab mukadimah ni, dalam bab mukadimah peringatan awal, ada soalan ke tidak? Ya, saya mengajar memang macam tu. Manalah tahu. Aidin tak setuju nak bantah. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita buka. Kita punya tajuk dalam bab mati hati ni adalah cerita hadis tentang hati. Ada hadis? Ada. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir. Ya. Kata Nu'man, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, atau yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam tubuh badan manusia ada mudghah, seketul daging. Ya. Idza salahat, seandainya ianya saleh ataupun baik, salahal jasadu kullu, jasad tubuh badan dia akan baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, seandainya dalam hatinya tu busuk dan buruk, maka fasadal jasadu kullu, tubuh badannya akan pun perangai tak elok juga. Dan ala, ketahuilah, wahia qalbi, iaitu jantung hati kita. Tu hati. Hari ni ada orang kata, Ustaz, saya memang aurat tak tutup, tapi hati saya baik. Ada orang cakap gitu. Betul ke? Salah. Apabila dia aurat tak tutup, dia lawan Tuhan. Dia kata hati dia baik. Tak. Hati yang baik sentiasa mentaati Allah Ta'ala. Bab perangai kemudian. Tapi hati yang baik sentiasa menerima perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Taat pada Allah dalam penuh keadaan semua. Susah, senang, begitu, lapang, sibuk dan sebagainya, dia tetap taat. Ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu hati yang sihat. Kita boleh ceklah diri kita. Agak-agak kita termasuk ke tidak. Yang ada begitu. Maka simple kata Nabi, dalam tubuh badan kita ada satu seketul daging. Ya, daging tu kalau baik, semua akan jadi baik. Apa maksud jadi baik? Maka manusia itu sendiri, tubuh badan dia akan jadi baik. Dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solatnya dijaga, puasa Ramadan dijaga, zakatnya dijaga, segala macam yang fardu, malah dia menambah baik dalam amal sunat. Ni kita yang dah berumur-umur ni, tambahlah sikit. Tambah sikit baik. Contoh, bangun solat subuh tu, janganlah menguap banyak sangat.
Solat tak ada kualiti nak menghadap Tuhan. Bagi ruang sikit. Okey. Kita bangun tidur dalam keadaan diri kita tu macam tak bersedia nak jumpa Tuhan. Dalam keadaan kita, solat kita daripada 20 tahun lepas sampai sekarang, kadang-kadang tak ada kualiti. Jumpa Allah, angkat takbir, Allah. Iya. Apa perasaan, mana perasaan kita? Sambil solat mata pejam, buat tak peduli. Sedangkan Allah duk tengok kita. Kita semua faham Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang terang maupun yang tersembunyi. Dan waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika solat. Dalam awak solat ni, dalam solat ada orang lelaki solat pakai kain pelikat, baju tak pakai, gulung ni, tapi pelik kopiah pakai. Tak senonoh betul dia menghadap Tuhan. Tapi elok pula nak keluar rumah pergi kedai pakai baju. Cuba terkeluar rumah pergi tengah tu Kelang Sentral, tak payah pakai baju, tengok macam mana. Nampak ke buta hati manusia? Nampak. Awak orang perempuan solat di rumah, orang Kedah kata berlemuih. Tahu berlemuih? Tak kemas. Kan tak kemas, pakai telekung pun tergantung, telekung 3x5. Tai lalat ni penuh, dah berkedut-kedut. Tapi masa pergi masjid di Raja Sultan Sulaiman, telekung Siti Khadijah bukan main. Apakah ketika kita ramai Allah nampak? Adakah ketika kita seorang Allah tak nampak? Dah. Bila-bila je Allah nampak. Maka jom kita tambah kebaikan dalam hidup kita. Nak kena cek ni jantung hati kita. Waktu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita ambil wudu, adakah wudu kita itu benar-benar wudu yang sempurna? Tu kenapa? Sebab kita nak menghadap Tuhan ni. Sebab tu dalam hidup manusia, ramai orang boleh pakai jubah, ramai orang boleh pakai serban, ramai orang boleh macam-macam tukar, ramai orang boleh pegang tasbih, ramai orang boleh letak tasbih di tepi sini begini jalan. Angkat pula tu begini. Time dia seorang di rumah terkangkang kangkang tidur, botok duli je. Hati-hati. Belajar pasal hati, dia akan tembak diri kita sendiri. Saya cukup takut, sangat takut, ya. So sebab tu dalam perjuangan kita hidup ni, mau tak mau, awal-awal innamal a'malu binniyah. Niat itu, niat datang daripada mana? Hati ya. Kalau niat habislah. Itu tanda hati. Nak cek kat situ aja. Yang nak tahu kita ikhlas atau tidak, diri kita dengan Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Tok Imam dia boleh baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru bismillah. Kau tunggu kejap lagi. Tiba-tiba Yasin, bergegar kepala lutut makmum. Tapi niat tak tahu lagi. Tiba-tiba masa solat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Masa solat sendiri. Mana kat mana? Ni masalah jantung hati kita. Maka sebab itu, poin yang pertama, ada tak segumpal daging ni? Kalau kita belah kiri ni lah jantung. Kalau ikut dalam bahasa kita, kita panggil jantung, tapi kita tambah hati, jantung, hati. Dalam jantung tu ada hati, bukan hati yang kita goreng tu, bukan. Jantung tu ada hati-hati tu namanya ruh dan perasaan. Yang tu kalau ada perasaan, alhamdulillah. Kalau tak ada perasaan ni, buatlah macam mana pun. Tengoklah, mengajilah, hantarlah 1000 orang Rasul dan Nabi sekalipun, pak saudara Nabi pun tak boleh masuk Islam. Tambah-tambah kita yang lemah ni lah. Baik, so apa yang kita belajar pada permulaan, ada segumpal darah di dalam tubuh badan kita yang namanya Al-Qalb,
iaitu jantung hati. Dan seandainya jantung hati itu baik, maka insya-Allah gerak tubuh badan kita akan baik. Habis. Seandainya jantung hati buruk, maka pergerakan tubuh badan kita akan buruk. Maksudnya, kalaulah daripada hujung kepala sampai hujung kaki kita boleh tahu, otak kita mikir nak nipu orang, maksudnya hati tu busuklah tu. Otak kepala kita fikir nak mengata ke orang, maka busuklah tu. Mata kita duk jenguk salah orang, terutama dengan pasangan. Itu pun satu masalah ya. Dah mati barulah ambil gambar pasangan bubuh ni muka depan. Dah mati dah. Lepas tu tulis pula, engkaulah syurgaku. Nak muntah dengar. Ya, masa ada kau melawan siang malam pagi petang. Masa ada kau biar bini kau tak makan. Ya, biarkan begitu, biar gini. Besok dah mati, engkaulah syurgaku. Ya. Dia manusia gitu. Zaman sekarang ni perasan ke tidak? Zaman memori. Orang mati patut kita pergi duduk sebelah dia, pegang dia, Allahu Akbar, rindu dengan dia kan, doakan dia. Dah, kita dah ambil gambar. But waktu tu tidak rasa. Tapi memori yang dia duduk fikir pasal memori. Itu. Ada mak bapak bukan dia jaga. Elok mak bapak dah sakit, ada tanda-tanda nak mati, masa tu ambil gambar. Lepas tu belok mak bapak dah mati besok, keluar dalam Facebook, inilah syurgaku. Rasa nak sepak anak dia tu. Saya pesan dengan isteri saya, dengan anak-anak saya, kalau nak buat baik dengan saya waktu saya hidup, nak bagi bunga, nak bagi duit tambah-tambahkan. Ya, bagi masa saya hidup, nak belanja makan masa saya hidup, nak balik ziarah masa saya hidup, nak beli musang king sekarang. Waktu saya mati tak payah balik pun tak apa, sebab saya pun tak tahu awak balik ke tidak. Dan balik masa tu tak ada makna apa-apa lagi dah. Tapi manusia punya perangai, masa hidup tak ada cuti, masa hidup sibuk, masa hidup time mati dapat pula cuti. Time mati tak payah balik dah. Tak guna satu sen dah. Benda yang paling besar tu datang daripada mana? Ni jantung hati. Maka kita boleh cek lah. Kita yang mengaji, kita boleh cek. InsyaAllah dalam Facebook ni ada 456 orang. Dia orang pun boleh cek 456 orang. Kita dia tak tahu ada 556 orang di sini. Kan? Ya? Okey, baik. Ingat ya, bila awak buat buruk bermaksud hati awak busuk. Bila awak baik bermaksud hati tu baik. Simple. Kita boleh cek lah. Ya, kita boleh cek. Okey, baik. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir. Dalam peringkat awalan pembukaan ceramah kita ni, ada berapa soalan lagi? Tanya, jangan tak tanya. Yang dia ustaz dah balik baru dia kata ustaz tu sesat. Ya, ada perangai manusia begitu. Masa tanya, seorang pun tak nak tanya. Dah balik pula tu, dia buat satu grup kumpulan fatwa baru, dia fatwakan ustaz yang sesat. Tanya tak nak. Contoh gitu. Nah, itu hati kita ni zaman sekarang ni jaga-jaga sikit. Artis nak kahwin ke, artis nak cerai ke, biarkanlah dia. Ya, awak tak payah sibuk sangat. Ni orang perempuan sikit-sikit fatah. Ya. Betul. Yang ni pula Fazura. Buang duit, buang masa je. Kenapa? Saya selalu pesan dengan perempuan, tak payah ambil berat. Kenapa ustaz? Kita ni risau. Risau apa? Risaulah ustaz, artis, kita suka dengan dia. Kata tak payah. Masa dia kenuri ke hari tu, dia mana dia jemput awak? Muka tak malu. Ni orang yang jemput awak dulu ni, kenuri je jemput, kenyuri jemput. Ada awak pergi ziarah rumah dia, bawa musangking bagi dengan dia, doakan dia. Mana ada? Tiba-tiba artis yang tak ada kena mengena tu awak sibuk itu dan ini. Iya, mana datang? Ni hati. Jadi bila kita nampak ada berita tak elok, angkat tangan, ya Allah mudahkan urusan mereka, jangan kau susahkan. Dah selesailah. Cukup yang tu je. Okey, baik, confirm, tak ada soalan. Hati kita adalah seketul
seketul darah. Baik, kita terus seketul daging tadi tu ya. Baik, bab yang kedua, Al-Quran bercerita tentang hati. Tadi hadis Nu'man bin Bashir, hadis Imam Al-Bukhari. Yakni Al-Quran bercerita tentang hati dan mata hati. Kat mana? Boleh buka di dalam surah Al-Anfal ya, surah Al-Anfal pada ayat 2. Kita akan jumpa dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sebut innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum, yakni mereka-mereka. Surah Al-Anfal ayat 2 Allah kata sesungguhnya orang beriman itu siapa? Yakni orang-orang yang apabila alladzi dzukirallah, apabila disebut nama Allah di sisi mereka, wajilat qulubuhum, maka gementarlah jantung hati mereka. Tu paling besar tu ya. Cek yang pertama dulu. Ini peringkat kedua ni nak bagi tahu. Hati kalau dia sihat, orang hati orang beriman, maka disebut di sini bila disebut idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah. Itu nama Allah atau zikrullah, apa-apa sahajalah, sama ada Al-Quran, sama ada subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, apa sahaja, maka bergementarlah jantung hati mereka. Dia rasa, maksudnya hati dia tak mati. Ada orang pekak tak dengar Quran, tapi dia dengar dengan telinga hati dia. Ada orang buta tak dengar Quran, tak nampak Quran, tapi dia nampak dengan mata hati. Kita mata terang menerang, spek pun tak pakai, elok aja baca Quran, tak ada langsung. Bukan kata ngapal memang tak ada harapan lah. Kadang baca Qul ya al-kafirun tak jumpa penutup. Wala antum wala ana wala antum wala ana. Tu cucu kata atuk lakum dinoko. Umur dah 80 dah. Surah Duha sampai An-Nas tak hafal. Entah apa kita buat. Dalam tempoh 80 tahun dah. Patutnya ambillah surah lazim. Nama dia pun surah lazim. Lazim kan? Dari Ad-Duha turun Alam Nashrah, turun Wattini wa Zaitun, turun Iqra, turun sampai An-Nas. Cukuplah ada 22 surah aja. Bukan suruh hafal 114 surah tu. Sebab kita nak hafal memang tak larat dah. Memori kita ni baki tinggal 1,5 gig aja lagi. Handphone lagi besar gignya. Maka jomlah kan ya, jom kita ambil usaha sikit. Apabila disebut nama Allah ada berapa? 99. Kita selalu dengar nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahhar. Itu sailan akhiril ayat kan. Alhamdulillah hafal. Nak test belah sini langsung tak sambung. Saya hafal masa saya sekolah duduk di asrama. Ya, sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur di Pulau Pinang. Tingkatan 1 masuk tu, setiap kali selepas solat wajib baca ramai-ramai. Sebulan lekat sampailah tua bangka ni. Al-Asmaul Husna Allah Ta'ala itu kita tahu dah semua itu. Maka bila disebut nama, dia rasa bila kita tinggal solat, maka kita tahu Allah nampak. Tinggal kebaikan, Allah nampak. Buat jahat, Allah nampak. Maka komentar jantung hati kita.
Ni dah buat jahat macam Allah tak nak. Okey, kena pakai Selcom macam ni. Okey, baik. Jadi kita kena cek diri kita, sama ada kita tu berada di mana. Adakah kita ni hati kita tak rasa apa-apa, ya, ataupun kita buat salah duk rasa betul aja. Lepas orang lain semua salah. Orang lain datang ngaji, awak tak datang ngaji. Dia kata pula tu saja nak tunjuk adim betul. Ada pula perangai gitu. Dah lah awak tak buat. Ya kan ya? Maka sebab itu gemetar jantung hati. Bila kita baca Ya Allahu Ya Rahman yang Maha Pemurah, kita rasa gemetar jantung hati kita. Doa tidak makan ni semenjak menikah dulu, daripada kecil-kecil ni sampai ke sekarang ni, makan tak pernah berhenti. Tu Ar-Rahman ya Allah Ta'ala. Ya, daripada kecil. Sebab tu saya selalu katakan kepada orang perempuan ada yang tak pernah kerja. Ada kan? Tak pernah kerja, tak pernah pergi kerja kilang, tak pernah kerja pejabat, tak pernah. Dia tu elok masuk umur ambil SRP. Dulu SRP lah kita. SRP umur 15 tahun. Ambil SRP pun fail, 3 kali ambil fail. Sial tu. Udah dulu pula tak boleh naik tingkatan 4 kalau SRP tak lepas. Akhirnya duduk di rumah. Tiba-tiba ada pula jejaka berkenan, masuk Minang. Laku ke tidak? Jawab pandai. Ya sungguh laku. Rezeki tu Allah yang uruskan. Ada orang mengaji sampai PhD, sampai tua tak laku. Tambah-tambah kami yang tak pandai, takkan nak cari bini pandai. Tak kena lah, nanti dia bagi perintah dan arahan. Itu. Maka bila menikah umur 16 tahun, SRP umur 15, tunggu 16 orang masuk Minang. Nikah umur 16, start daripada 16, sekarang dah 66. Makan ke tidak? Tak kerja kan? Tapi kerja gaji makan. Malah dia tu makan lebih banyak daripada kita yang cari. Kita makan tak tambah, dia makan tambah. Tu kan? Dia membeli lebih banyak daripada kita yang cari. Kita lagi selipar tak hilang di masjid, tak ada beli selipar. Dia 5 selipar. Dia sungguh. Kadang-kadang akaun dia tiba-tiba banyak duit berbanding akaun kita memang tak ada duit. Sebab akaun kita masuk je guna. Kita bagi ke dia. Oh, rupanya dia tak guna, dia simpan. Dia lagi banyak duit. Tu Allah. Kita yang cari mati dulu, dia yang makan tadi tak cari, hidup panjang. Contoh, tambah kita orang lelaki memang macam tu. Waktu sekarang ni, nisbah kalau kita tengok tu, kematian katalah 10, 7 lelaki, 3 perempuan. Tanya acik, suami mana? Pakcik dah tak ada. Kan? Akak tu yang muda sikit, akak mana datang siapa? Seorang aja Ustaz, dengan anak ni kecil lagi 2 orang. Mana suami? Dah tak ada. Semua tak ada aja. Lepas tu saya pesan orang perempuan yang tak ada suami, jangan datang masjid. Ya, Ustaz, saya tak ada siapa-siapa, dia kata gitu. Saya seorang, jadi tak ada ikatan siapa-siapa. Janda, janda jangan datang. Kenapa? AJK bukan boleh percaya. Sajalah iklan sikit. Orang perempuan solat di rumah, masa datang ceramah datang, ada majlis datang, ada baca kitab datang, ada makan datang. Gitu. Okey. Apa awalan yang diingat? Yang diingat orang yang beriman, sifat pertama, alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, bila disebut tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gementar jantung hati dia. Apa maksud gementar jantung hati? Kalau kata ulama, pertama dia teringatkan azab Allah Ta'ala, lalu dia takut dengan azab itu. Azab disebut dalam api neraka yang menjulang-julang, mereka diterbalikkan wajah mereka. Contoh hadis sahih ketika waktu subuh,
tolong peringatkan ahli keluarga kita, ya, pasangan hidup kita, teman dan rakan kita. Nabi kata man salla salata subha, bagi siapa yang mengerjakan solat subuh, maka fahiya fi zimmatillah, baginya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat solat subuh, dia bangun, dia buat solat subuh, maka bagi dia, Allah bagi waranti dan garanti kepada dia, jaminan Allah. Maka Allah tidak akan menggugurkan jaminan itu sampailah subuh yang the next day. Dan satu lagi, kata Nabi, jangan sesekali kamu menggugurkan jaminan Allah. Apa maksud? Meninggalkan solat subuh. Maka barang siapa yang sengaja menggugurkan jaminan Allah, sengaja meninggalkan salat subuh, maka Allah akan menterbalikkan wajahnya dan lalu dihempas di atas api neraka Jahannam. Wal'iyadu billahi min dhalik. Kadang-kadang kita dengar api neraka, tak ada apa api neraka. Padahal api neraka digambarkan 70 kali lebih dahsyat daripada api yang paling kuat di dunia ni. Kan? Api neraka, kita katalah api dunia yang paling dahsyat mana datang? Lava, gunung berapi. Itu paling kuat sekali lah. Itu kali berapa? 70. Sampai begitu gambaran dalam hadis baginda Nabi SAW. Ya, gementar hati itu pertama takut. Dia takut pada Allah dengan takut pada manusia, dua perkara yang sangat berbeza. Takut kepada manusia, kita lari jauh daripada dia, meluat tengok. Kalau dia lalu jalan tu, kita keluar jalan lain, meluat tengok. Kalau kita takut dengan dia, tak rasa tak selamat. Tapi takut dengan Allah, kita makin akrab dengan dia, lebih dekat dengan dia. Bila rasa takut, bangun awal sikit subuh, solat tahajud 2 rakaat. Takut betul, ya Allah, aku takut, ya Allah, tolong hindarkan daripada api neraka. Tuan-tuan, puan-puan, hadis yang kita pernah sebut hari itu, yang cerita tentang doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup dia, iaitu hadis tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu je. Tak payah ambil doa daripada Tok Syekh di Gunung Jerai. Betul. Pergi jumpa dengan Tok Ayah dan Tok Wan di Bukit Bendera, Pulau Pinang. Merata-rata pergi. Ada berlaku, ada orang perempuan satu bas tu pergi mengaji sampai ke Pulau Pinang tu. Apa di Kelang tak ada tok guru ke? Iya. Merapu-merapunya manusia. Lepas tu pergi mengaji pula tu tempat yang tertutup. Kena bai'ah dengan tok guru. Tok guru pula tu pakai seluar jean 501. Ni dia punya kepala apa nama tu, tali pinggang tu begini, kepala tengkorak. Pakai topi cowboy pula tu. Boleh awak ikut? Nak kata bodoh, bodoh jugalah kita. Ni yang di surau ni handsome mengajar ni. Tak nak datang manusia. Ajaibnya. Ya, tu mana datang tu? Ni. Masalah ni sebenarnya. Jantung hati kita. Maka dengan Allah Ta'ala kita makin dekat, makin akrab. Rasa banyak dosa, terus buat solat sunat taubat. Kan ya? Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala masa sujud tu, Allahumma ghafirli, ya Allah, tolong ampunkan dosaku. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhan, tolong ampunkan dosaku. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku zalim kepada diriku, banyak buat dosa, maka tolong ampunkan aku. Tu hati, itu orang yang hati dia bersih. Orang yang hati kotor, dia tak minta gitu. Hati kotor ni, ya Allah, ya Tuhanku, dia minta juga, tapi dia tak minta yang tadi. Dia tak minta ampun sebab dia rasa dia tak pernah salah. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Tu. Ya. Sedangkan duit dia tu banyak daripada orang lain. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku 1 empatkanlah. Tu.
Tak padan kecil manis 28. Nak nikah sampai 4. Yang seorang tu pun Allah nambah dosa je. Rugi tuan-tuan. Saya selalu sembang dengan isteri saya. Dia bawa kereta, saya sempatlah sembang. Saya duduk sebelah je. Okay. Dia bawa kereta, saya sembang. Sembang apa? Sembang tentang kita kekeluargaan. Belajar hari ni kena lebih baik daripada semalam. Nak fikir je. Ni kita ada bini, ni kita orang lelaki ni. Ada isteri. Rupanya bini besok tuntut dengan Allah Ta'ala, campak suami saya dalam neraka, perangai tak senonoh, adik-beradik sarip dul. Contohnya gitu. Duit tak bagi, makan tak bagi, beritahu tanggungjawab tak ada, apa tak ada, tinggalkan gitu. Dengar-dengar menikah seorang lagi, udah sakit baru patah balik. Iya, ada perangai gitu. Saya jumpa banyak. Kan iya sungguh. Jadi akhirnya masa bujang awak nampak macam nak masuk syurga. Bila menikah aja rupanya masuk neraka. Kenapa? Sebab dosa dengan isteri. Sama juga dengan isteri. Masa bujang dulu, SRP yang tak lepas tu, masa SRP fail tadi tu, nampak macam elok je dia, tolong mak, tolong ayah di rumah. Dapat laki je melawan daripada start sampai laki mati. Pampung. Baca kutubah dengan laki. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, gitu. Dengan laki. Akhirnya awak hidup bujang nampak macam ke syurga. Rupa-rupanya dapat laki asbab awak masuk neraka. Baik tak payah nikah. Ya, baik tak payah nikah. Patutnya pasangan kita tu buka surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 23. Kita jumpa kita masuk syurga. Wa man salaha min abaihim, dengan mak bapak kita, wa azwajihim, dengan pasangan hidup kita, wa dzurriyyatihim, dengan anak cucu kita. Patut itu. Rupanya besok di dunia kita duduk dalam rumah sama-sama, tidur pula share bantal. Oi, bukan main lah. Rupa-rupanya di akhirat tak boleh masuk sekali. Apa guna? Kan? Maka sebab tu datang daripada hati juga. Hati yang tak sihat ni bila buat perangai apa? Cari salah pasangan. Mata dia terang, tak pakai spek. Cari. Bang, apalah? Nabi kata gitu. Isteri ahli neraka, bukan ahli syurga nah. Isteri ahli neraka adalah apabila nampak satu salah laki dia setelah lakinya buat macam-macam kebaikan dan kemudian berkata, wahai suamiku, apa benda yang ada dengan awak langsung tak ada baik, yang ada buruk aja, dia ahli neraka. Wal'iyadu billahi min dhalik. Sama kita lelaki. Setiap persoalan itu akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepatutnya takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gementar hati ni satu lagi maksudnya apa? Semakin menambah ketaatan pada Allah. Semakin menambah ketaatan. Tambah-tambah kita yang makin berumur ni, kita tak beban dah dengan dunia. Nak pergi kerja dah bencin, tak payah dah. Jadi ruang dah banyak, ruang untuk amal tu dah banyak dah. So gunalah. Jangan time dah tua-tua pun nak tidur juga. Ya. Iyalah mengantuk. Bukanlah. Yalah, awak makan ubat kencing manis memanglah mengantuk. Betul lah. Tapi janganlah sampai teruk no. Asyik nak tidur je kan ni. Satu, bila dah tua-tua ni, ambil ruang dan peluang. Kemudian rumah kita tak belanja banyak dah. Memang tak belanja banyak. Orang lain nak kena beli beras begitu begini, awak sikit. Satu hari makan satu kali je nasi. Yang lain cuik itu je. Tambah-tambah pula orang lelaki geng sampai ke selalu datang surau. Surau pula tu makan free. Bila suami duk nampak makan free, bini kata aku nak ikut sekali free lah, langsung tak masak di rumah. Dah. Tilam dah ada belum? Di rumah dah ada kan? Tak payah beli. Peti ais dah ada. Peti ais pula tu beli 40 tahun sampai sekarang tak rosak-rosak pula tu. Ya. Ya sungguh. Semua kereta dah habis bayar, apa lagi kita nak? Maka ruang untuk beribadah banyak. Tubuh badan gunakan ruang untuk beribadah. Reta yang kita ada simpan, jangan simpan. Kirim ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke surau Ikhwanul Muslimin ini, madrasah ni, tempat tabung, kirim duit kita dalam tabung surau. Maksud tu kirim ke syurga lah tu.
Kirim. Sebab kita tahu besok bila mati kita tak boleh bawa duit. Simpanlah banyak mana pun. Udah mati, dia orang hantar ke kubur, itu je lah 3 lapis bagi kita orang lelaki, 5 lapisan bagi orang perempuan. Tak ada. Orang perempuan tak ada, apa pun tak ada. Nak kata pakai ropol-ropol pun tak ada. Pangkat sarjan lance corporal ke bunga-bunga, tak ada, memang tak ada. Make up jauh sekali, tak ada. Orang lelaki tak ada, handphone banyak mana pun tak bawa. Itu je pergi. Duit semua tinggal. Akhirnya dengan waktu satu malam, duit kita berubah kepada hak jadi hak orang lain. Padan muka kita, apa pun tak dapat. Ya. So kalau kita ada duit sekarang, kirim ke syurga Allah. Kenapa? Sebab duit yang dibagi Allah, harta yang dibagi Allah untuk menambah pahala, bukan untuk disimpan gitu. Tak. Itu jantung hati tu, jantung hati. Kena cek, dia menjadi semakin taat. Taat ni maksud apa? Solat yang dulunya lambat, jadi dia solat di awal waktu. Okey. Solat yang dulu tu bangun-bangun ni terus solat. Tak, lah ni dia ambil preparation awal 10 minit sebelum tu dia dah mula siap, ready supaya solat dia tu berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang dulu sendiri-sendiri, sekarang solat berjamaah. Solat yang dulu baca yang wajib aja, yang sunat tak baca. Kita tanya kenapa tak baca yang sunat? Sunat ustaz, sunat tu buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Akhir tak ada apa-apa sampai ke tua. Sunat ustaz tak ada apa-apa, menyunat sampai ke mati. Ya, apa benda manusia ni? Jomlah kita tambah kebaikan. Niat elok-elok, ikhlas, Allahu Akbar. Kan ya? Elok je. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, cukup baca yang pendek je. Sunnah. Besok pula datang lagi, solat asar kejap lagi, Allahu Akbar. Terus wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Boleh. Kerana itu hadis yang sahih. Yang kita duk baca tu, kita combine dua bacaan. Lepas tu kita rasa panjang. Bila rasa panjang, terus kita ambil pilihan tak payah sunat. Dah, bacaan doa iftitah ni ada 12 jenis. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Cukup, selesai. Sagi zuhur, wajjahtu wajhiya lilladzi, boleh. Kejap lagi maghrib, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu, boleh. Isya' Allahumma ba'id baini wa bainal khataya ya kama ba'ita bainal masyriq wal maghrib, boleh. Semua boleh. 12 jenis. Tapi kita ambil nombor 13, sunat, tak payah baca. Okey. Sedangkan Nabi kata doa iftitah bila dibaca, Allah buka pintu langit, Allah angkat kelengkapan kebaikannya, dan Allah turunkan rahmat bagi orang yang baca tu. Maka bila terasa gemetar jantung hati, maka hati nak tambah ketaatan. Baca Fatihah, kemudian baca surah Fatihah, surah. Kalau dulu kita baca surah yang pendek-pendek, sekarang ni tambah panjang sikit. Dulu kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Doa kedua, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita time solat kira nak habis cepat aja. Kan ya? Bayangkan. Tapi tak, Nabi solat bengkak kaki, lama berdiri, kita bengkak gaut. Jadi naik tambah sikit umur, bacalah alam nasyrah, kan panjang. Kan ada watini wa zaitun ad-duha, baca dia, adalah dia punya pertambahan sedikit. Rukuk, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Siapa nak baca subhana rabbiyal azim Allahumma ghfirli, boleh. Siapa nak baca subuhun quddusun rabbul malaikati waruh pun boleh. Nak baca semua tiga-tiga pun boleh. Nak baca yang kita selalu baca pun boleh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang tak boleh baca
Satu, Allahu Akbar. Sebaidi bendi, sebaidi bendi, sebaidi bendi. Laju no bacanya. Ya. Sujud bunyi sebelah bendi, sebelah bendi, sebelah bendi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuba baca berelok-elok. Iya. Sebelah. Allah Rabbi. Sebab tu kita kata perasaan yang paling besar bila hati kita sihat tu satu tanda je. Muraqabatullah, merasai diri kita sedang diawasi oleh Allah. Nampak? Jawab pandai. Sungguh betul. Bila hati kita sihat tu bermaksud kita rasa kita diawasi oleh Allah. Maka kita tak akan tinggalkan ibadah dan menambah ibadah lagi, tapi tak buat kejahatan dan jauh daripada kemaksiatan dan dosa. Itu hati yang sihat. Bukan hati yang sihat ni cuma mengatur orang aja. Memang tak sihat pun hati dia tu kalau mengatur orang. Tapi kesihatan hati adalah berpandu kepada nombor satu, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hati dia tak sihat, bermaksud dia tak taat kepada Allah Ta'ala. Tambah lagi kebaikan. Sami'allahu liman hamidah. Betulkan keadaan. Sebab ramai sebut Sami Allah. Dia guna Allah tu dengan huruf alif. Patutnya dia guna huruf Ain. Sami'allahu liman hamidah. Berapa ramai manusia yang salah baca sampai ketua. Sami'a sin mim ain. Allah mendengar hamba yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Berapa ramai orang yang pakai serban dan jubah masih baca Sami Allah. Sami ain dia buang ganti alif. Tu. Ya, jadi kena faham. Turun sujud Allahu Akbar, turun lutut dulu pun boleh. Ya. Turun tangan dulu pun boleh. Jangan turun kepala dulu je. Boleh. Duduk tahiyat contohnya. Duduk bagi betul. Kadang-kadang dah tua-tua salah lagi. Tak maaf, kamera tak boleh bawa layan. Mana dia belah sini. Duduk tahiyat. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Duduk yang paling bagus kan ya. Yang paling bagus duduk antara dua sujud ni. Lipat kaki kiri, lipat. Punggung berada di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Paling sempurna antara dua sujud. Kalau awak gaun, lepaslah yang ni. Tapi yang ni mesti ada. Berada di atas kaki kiri. Itu sahih. Takut kita sampai ketua tak betul. Okey, baik, ini antara dua sujud. Kalau duduk tahiyat, tahiyat boleh duduk dua hal. Yang pertama, tahiyat awal boleh duduk macam ni. Duduk macam ni pun boleh. Tahiyat akhir boleh duduk macam ni pun boleh. Tahiyat akhir, tak ada masalah. Tambah-tambah kita yang orang lelaki atau orang perempuan, awak yang tak boleh nak duduk dengan cara baik. Bila awak duduk tahiyat akhir, awak menyengit begini, menyusahkan orang. Orang kat ujung terpaksa begini menahan ni. Solat jangan susahkan orang. Maka kalau tak boleh, duduknya begini. Sudah selesai. Kalau boleh, duduklah begini. Tapi dia tegak, bukan begini. Kan? Orang hak sebelah pun lari sikit. Yang teruk di ujung. Nah, tu. Okey, baik. Seterusnya kalau tak mampu begini, maka join dua kaki dia begini, kemudian letaklah gini. Sahih. Yang tak boleh, ni mana datang? Paling banyak di surau masjid ni. Yang buat semua orang tua. Kadang tok imam pun buat gini. Kanan tak boleh, kiri pun tak ada. Tak boleh. Lebih buruk macam ni. Macam ni al-kalbun, seperti anjing. Kan? Kadang-kadang sebab tu kita yang dah berumur-umur ni, saya pun dah rasa tua dah. Tapi bila kahwin dengan orang muda, saya rasa muda balik. Betul. Iya, alhamdulillah. Maka betul kan? Betul. Ini orang perempuan pun sama, orang lelaki pun sama. Kenapa? Belajar tak nak. Belajar tak nak. Rombongan pergi jauh, rombongan pergi. Okey, baik. Ya. Boleh. Kalau asbab dia cedera. Asbab dia cedera tak apa. Tahiyat akhir. Punggung gantung. Punggung gantung. Tak kena kaki.
Baik, hukum yang pertama, apa yang saya tunjuk tu hanya kepada orang yang normal sahaja. Tapi bila mana dia ada darurat, asbab kesihatan, sakit, bengkak kaki, gaut, maka buatlah sekadar gaut yang dia ada tu. Jangan paksa diri buat benda-benda yang bukan-bukan. Sampailah menjerit-jerit, itu tak ada dalam agama. Orang yang tak normal, dia buat mengikut kadar yang dia mampu sahaja. Udah, cukup. Ustaz, saya ni pacak ni. Saya memang tak boleh Ustaz. Sebab awak tak pacak daripada dulu. Udah tua pun nak pacak. Memang tak mampu lah. Cuba pacak daripada muda. Saya kaki saya sebelah kanan, saya accident dan pakai besi di bahagian ankle. Apa ankle? Bahasa ankle. Buku lagi. Saya cakap orang putih sekarang ni. Dia pukulan ni, tapi saya didik dia sikit alhamdulillah, pacak elok. Itu sunnah. Seronoknya bila kita buat macam tu, kita teringat Allah, Nabi buat macam ni dulu. Itu kita dapat cantik lah. Tapi kalau kita darurat, sakit ke bengkak ke apa, buat mengikut kadar yang kita mampu sahaja. Ini juga bab hati. Orang yang mau ikut Nabi, itu hati dia sihat. Tapi orang yang bercanggah dengan Nabi, itu hati dia tak sihat. Okey, jadi itu asas dia memahami. Orang yang gementar bila sebut nama Allah dia bergementar jantung. Dia dengar hayya 'alas salah, bergementar jantung hati dia. Kenapa? Dia takut dengan azab Allah. Dan yang kedua, dia berubah semakin kuat untuk menambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, itu baru yang pertama bab ya, bacaan Al-Quran tadi. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Didengar dalam Al-Quran, Allah menyebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim. Al-Baqarah surah 2 ayat 6 dan 7. Itu Allah bagi tahu begitu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam dan tutup hati mereka. Patutlah. Kenapa ditutup? Hasil dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang ditutup bukan Allah saja tutup. Ditutup kerana dosa yang dilakukan dan tidak mahu bertaubat kepada Allah. Ada orang, dia buat jahat, tapi dia bertaubat. Dia minta ampun kepada Allah. Ada orang, dia buat jahat dan dia tak rasa dia jahat. Akhirnya dia tak minta ampun. Sebab itu kalau kita belajar, maka kita akan dapati hati kita ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama, ulama kata rasa bersalah bila buat dosa. Takut. Buat dosa je takut. Buat dosa dia takut. Buat dosa je takut. Terfikir aku tengah mengata ni, silap-silap Allah tarik nyawa tengah mengata. Udah. Kan ya? Dia takut. Rasa bersalah bila buat dosa. Tak balik ziarah mak ni 13 tahun dah, telefon pun tidak. Contohnya, rasa bersalah, sepatutnya gitu. Ini dia tak rasa apa-apa. Bahaya nah. Okey, itu pertama. Hati mula rasa jadi tak elok, rasa bersalah bila buat dosa. Tapi rasa bersalah bila buat dosa, dia kena istighfar lah, minta ampun balik, betulkan diri dia. Tapi tak, kalau dia tak minta ampun, lama-lama rasa bersalah dia akan naik satu peringkat lagi, rasa biasa bila buat dosa. Kakak ni tak elok ni, kata korang ni berdosa lah, biasalah. Kan? Dulu dia takut nak kata kat orang. Sekarang ni biasalah, tu kan kenyataan. Memang dia ada kurang. Loh. Kalau dia pun dia ada kurang, dia minta makan dengan awak ke? Tu manusia sibuk. Kau tengok laki dia, kau tengok laki dia. Tengok apa laki dia, kau tengok laki kau sudahlah. Ya, ada orang ustaz. Ada orang perempuan. Saya ingat hari tu isteri saya ke dia tunjuk TikTok tu. Cuba tengok ni zaman sekarang. TikTok lalu. Cuba tengok zaman sekarang. Ada orang perempuan
buat TikTok sebut Fatah. Saya free. Laki awak tu setengah teruk sampai patah-patah, kau tak ingat dia. Iya, manusia pelik-peliknya, ajaibnya. Kan ya, ajaib sungguh-sungguh. Maka kita, itu pertama, rasa biasa, rasa bersalah bila buat dosa, tapi tak jaga, dia akan jadi rasa biasa bila buat dosa. Lebih dahsyat, jantung hati mati terus bila rasa seronok dan bangga bila buat dosa. Ustaz pergi ceramah, berapa ringgit dia orang bagi? Tu, ni pengalaman ni. Ustaz pergi ceramah, berapa ringgit dia orang bagi? Saya riba satu kali untung 17,000. Kalau dapat setiap bulan, setiap minggu, satu bulan dah berapa? Riba. Sedangkan kita bagi tahu riba ini dosanya seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Saya beli nombor ekor 443433. Jangan tulis ya. Itu semua je. Ya. Kan ya? Sekali menang 3-4 ribu. Ustaz pergi sana, apa sangat? La ilaha illallah. Dia rasa bangga bila dia buat dosa. Saya tak pergi masjid, Ustaz. Saya tak solat. Cuba tengok badan saya. Angkat besi 100 kilo. Ya, badan awak boleh angkat besi 100 kilo, tapi badan awak, hati awak tak mampu untuk bangun solat subuh 2 rakaat. Itu hakikatnya. Kat mana? Jantung hati. Allah ni surau kita ni, Madrasah Ikhwanul Muslimin. MIS. Ya. Mim. MIS pula. Mim, Madrasah Ikhwanul Muslimin. Ni, Tok Imam, umur 68 Contohlah. Makmum 78, belakang 88. Yang ada ni kat depan ni semua bakal jenazah. Ya, geng kecil manis, geng darah tinggi, geng gaut, geng sakit jantung, semua dah tunggu masa je. Kenapa dia boleh? Sedangkan tubuh badan dia sakit. Sebab tu saya selalu ulang dalam program Tanya Ustaz, saya selalu sebut juga. Saya selalu sebut, manusia ada badan sihat. Orang muda badannya sihat, tapi dia tak ada kat masjid. Kenapa? Sebab badan dia sihat, iman dan hatinya sakit. Habis orang tua-tua datang masjid, sebab dulu sekarang badan dia sakit, tapi iman dia sihat. Iman tu kat mana? Hati. Iya, tapi dulu orang tua tu pun tak datang masjid pun. Sekarang ni baru datang. Kenapa? Sebab iman dia bertambah. Maka sebab itu beruntung bagi kita yang dipanjangkan umur ni. Maka kita akan tetap berada pada peringkat pertama, rasa bersalah bila buat dosa. Yes. Tapi jangan biarkan hati kita untuk jadi perangai rasa biasa bila buat dosa. Ustaz, kalau rasuah tak makan, Ustaz, macam mana nak bayar duit rumah? Kalau tak ambil rasuah gitu, dia hari ni orang cakap clear je, tak ada masalah apa-apalah. Orang perempuan tu yang kata video tu dia boleh bagi tahu aja, saya bila-bila masa je patah. Gitu. Malu, tak ada orang perempuan dah tak ada dah. Yang ambil gambar paling ramai perempuan dah. Kejap selfie, kejap selfie, apa lagi fee tu. Ni Facebook dia ada 1,500 orang dia punya pengikut. Suami dia 12 orang je, tu pun yang cikir surau. Ambil gambar sana, ambil gambar sini dan sebagainya, ya. Cuma saya pesan dengan orang perempuan, kalau awak ada Facebook, ada Instagram, ada apa, profil awak tu letak gambar bersama suami. Okey, bangga sikit awak tu ada suami. Sik baik dia masuk Minang, kalau tidak tak laku sampai ketua. Contoh kan. So bawa supaya dalam syurga besok kita berada bersama dengan dia. Maka bertambah iman ini, okey, bertambah iman dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila Al-Quran dibaca atau ayat-ayat Allah diperdengarkan, maka bertambahlah iman. Bila dengar kata jantung hati kita ditutup oleh Allah Ta'ala, hati kita tu kerana apa? Dosa. Maka kita kena segera minta ampun. Dan yang lebih dahsyat, orang yang rosak hati ni, khatamallahu ala qulubihim wa ala
sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Yang tunggu dia adalah siksa yang sangat-sangat dahsyat. Takut. Memang takut. Kita rasa macam mana keadaan kita besok. Sebab tu kita orang lelaki maupun orang perempuan disunahkan menziarahi orang yang meninggal dunia, supaya kita dapat rasa Allah. Aku ziarah dia ni, aku umur 88, dia baru 48. Dia kosong, tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba demam, meninggal. Aku ni sakit segala macam ada. Cek kencing manis tinggi, darah tinggi, semuanya tinggi. Kolesterol tinggi, semua tinggi. Tapi alhamdulillah tak mati-mati. Kan? Itu hakikatnya. Itu renung kejap macam mana nak buat ya. Maka jangan sia-siakan saki-baki umur yang masih Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dengan bertambah iman itu, maka kitalah tambah amal. Tambah amal. Tambah amal ni bukanlah kata buat benda yang bukan-bukan. Ikut je sunnah Nabi. Solat tahajud berapa rakaat? 2 je cukup. Cukup. Jangan tak buat langsung. Dah memang kita pun memang hafal yang pendek-pendek. Baca pendek udahlah. Tapi yang paling penting ikhlas dalam hati tu. Solat tahajud ni lah paling apa kita panggil? Paling ikhlas. Sebab kadang-kadang pasangan kita pun tak tahu kita solat. Sebab kita nak baca kuat-kuat pun kita pun malu. Sebab solat kita pun sikit. Nak tunjukkan pasangan tak mampu, malu. Kalau pasangan kita jaga pun kita tengok itu aja. Itu contoh. Jadi pasangan tak tahu, mak bapak tak tahu, anak beranak tak tahu, orang tak tahu. Solat paling ikhlas masa tu. Sebab kita dengan Tuhan aja. Kita dengan Tuhan je. Kita duduk, kita doa, tengok pasangan lagi hidup kita krong. Itu. Alhamdulillah dapatlah nikmat tidur pada dia. Udah gitu. Tapi janganlah tidur saja. Carilah 2 rakaat. Mudah-mudah. Sekarang katalah subuh masuk berapa sekarang? 5:51 dah. 48. Lebih awal 48. Saya baru balik daripada Penang, lebih kurang kot lah. Lebih kurang lah 48, 46 macam tu lah. So kita bangun, katalah bangun pukul 5. Bangun pukul 5, gosok gigi, ambil wuduk, simple-simple, cuci muka, pakai Fair and Lovely sikit, cuci lah muka bagi fresh. Dan kemudian solat lah 2 rakaat. Udah simple. Niat dia sahaja kau solat sunat kerana Allah Ta'ala. Udah selesai. Bila buat pada malam hari, dia jadi solat tahajud lah tu. Sebab kan tadilah awak dah tidur dah. Baca bagi elok. Doa iftitah elok, Fatihahnya elok, surahnya elok. Buat tertib. Maka setiap sujud tu ada 4 kali. Sebab dalam 2 rakaat tu sujud 4 kali. Setiap sujud tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Doa. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, tolong ampunkan dosaku. Banyaknya aku zalim dan buat dosa pada diri aku. Doa. Paling tidak sahabat kata Nabi baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Tuhan tolong ampunkan aku. Mintalah. Jangan minta yang dunia. Yang dunia Allah dah bagi dah. Suami Allah bagi dah sampai sekarang. Dia tak ambil. Elok je dia bagi. Anak-anak Allah bagi. Cucu 11. Walaupun cucu balik tu semua perangai Sarip Dul, tak apa ya. Tapi orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Maka jangan. Bila kita menambah, bila kita panggil kata mendengar ayat Allah, dia menambah iman, maka kita menambah amal. Dan yang paling besar, tidak mensia-siakan umur yang masih Allah bagi. Tuan-tuan dan puan, ulama menyebut semalam sudah jadi sejarah. Tak boleh patah balik. Esok adalah hak milik Allah, dan hari ini adalah hak milik kita. Kalau hari ini kita tak berubah, maka esok mungkin belum. Tak dapat lah. Mungkin takut tiada esok bagimu. Kata Jin Samsudin macam tu kan. Tiada esok bagimu. Kita nak kata nantilah, besoklah baru bertaubat. Mati hari ini padan muka kita. Nah ya, maka sebab itu jangan sia-siakan hidup yang ada ni.
jalan kaki. Saya nampak tadi masa saya parking kereta, ada seorang acik daripada sana jalan slow. Rumah depan tu je, mana satu tahu tak rasa tadi. Dia slow. Tu langkah pahala, langkah kanan pahala, langkah kiri ditingkatkan keimanan. Dia diampunkan dosa lagi. Bayangkan dalam langkah tu pun kita nampak dia tak sihat. Dia tak sihat. Kita tahu cara langkah. Kalau langkah orang suka zoom gitu. Ni slow. Dia lagi besar pahalanya. Kenapa? Dalam keadaan tak sihat tapi hati dia sihat. Datang sini. Awal pula tu sampai. Kan ya? Baik. Dan kepada Tuhan mereka lah jua mereka berserah. Orang yang hidup hatinya itu gementar bila disebut nama Allah. Orang yang hidup hatinya itu bertambah keimanan mereka. Orang yang hidup hatinya itu adalah mereka yang bertawakal tu ala Allah. Apa maksud tawakal? Doa, usaha, istiqamah. Duit, D-U-I-T. Doa, usaha, istiqamah. Kedua ni berpanjangan. T, tawakal, serah pada Allah. Allah bagi pun baik, Allah tak bagi pun baik. Dah. Ustaz, saya kalau boleh Ustaz nak balik duduk zaman dengan Nabi. Seronoknya kau tak payah berangan. Kenapa Ustaz? Saya berangan nak balik duduk di zaman Nabi. Ramai orang duduk di zaman Nabi tapi masuk neraka. Kan? Perasan tidak? Pak saudara dia masuk neraka. Bukan soal hidup sebelah Nabi atau belakang Nabi. Berapa ramai golongan munafik yang duduk di zaman Nabi. Lebih daripada orang beriman. Kenapa Allah tak letak kita di sana? Sebab memang kita tak sesuai. Itu ujian besar datang di sini je pun tak larat lawan ujian, komplain dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka jom kita berserah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. So ada sikit lagi masa. Kita nak ambil masa lagi buat kesimpulan. Sebelum tu tolong fikir-fikir kalau ada apa-apa soalan. Yang pertama, dalam tubuh badan kita itu ada segumpal daging ataupun seketul daging. Kata Nabi, daging tu namanya apa? Hati. Hati. Dan seandainya hati tu baik, mana gambaran dia? Tubuh badan buat perbuatan baik, itu tanda hati dia baik. Kalau tubuh badan buat perkara jahat, maka hatinya jahat. Habis. Simple. Hadis Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir. Yang kedua, Al-Quran bercerita tentang hati. Yakni Al-Quran kata, sesungguhnya nak cek hati kita tu sihat ke tidak, bila dengar nama Allah, maka gementarlah jantung hati kita. Gementar ini maksudnya jiwa kita ada perasaan muraqabatullah, merasai diawasi oleh Allah. Tu je. Pergi mana pun Allah duk tengok kita, maka kita akan terpelihara. Terpelihara maksudnya kita takkan tinggalkan perintah dia dan kita takkan buat larangannya. Itu muraqabatullah, gementar. Seterusnya dalam bab ini juga, orang yang hatinya sihat, mata hatinya jelas, maka apa dipanggil? Zadathum imana. Maka bertambahlah iman mereka. Iman tu naik sikit. Dulu tak datang masjid, sekarang datang masjid, alhamdulillah. Dulu tak datang kuliah, sekarang datang kuliah. Daripada dulu datang kuliah duduk bawah, sekarang duduk atas kerusi. Maklum, lama tu kan, lama dia naik, gitu keadaan. Tapi datang tak? Datang. Dulu datang kuliah segar, sekarang masuk-masuk duduk atas kerusi syahid. Sampai balik. Kenapa? Lamanya dia beramal. Itu lama dia buat baik itu. Itu menandakan pertambahan. Ya, pertambahan yang cukup-cukup sempurna. Dan yang ketiga dalam bab Al-Quran cerita tentang hati ni apa? Yakni mereka itu berserah kepada Allah Ta'ala. Tak apalah dapat suami macam ni, aku redha. Walaupun suami tu pun kan hitam melegam. Berangan le nak dapat putih melepak. Tiba-tiba yang masuk Minang tu macam kunta kinti. Ingat tak masa muda-muda dulu? Ada kan yang kena tarik dengan rantai tu? Ya. Rambut begini, kerinting hitam. Saya hitam juga, si tampuk manggis. Kunta kinti hitam, tak ada tampuk langsung. Iya sungguh.
tenang dapat suami. Ada suami zaman sekarang slow. Buang sampah bang, slow. Berulat berubah. Ya, slow. Bayar bil api bang, udah TNB datang depan rumah nak potong bola, tak bayar lagi. Bukan tak ada duit. Slow. Itu. Pergi pasar malam cari yong taufu tak jumpa. Punya banyak orang jual yong taufu di slow. Jumpa kawan sembang, jumpa sini sembang semua. Orang lelaki pun kuat sembang sekarang. Oh kan. Ya. Ya betul. Kuat sembang tak habis-habis. Ingatkan dulu perempuan aja. Okey. Tak apalah, terima je lah. Itu memang laki awak, bukan laki orang lain. Terima je lah kelemahan-kelemahan dia. Kami orang lelaki yang Allah anugerah yang macam ni je lah. Terima. Tak payah hantar pergi Jepun buat operation hidung. Saya belajar di Pakistan. Orang Pakistan ni hidung dia tajam boleh potong roti. Tu tinggi. Dan ya, tapi tak apalah kalau awak bini dapat bini pun yang kemek sikit hidung dia tu, kembang sikit, tak apalah. Baca Quran senang dengung. Baca Quran senang dengung. Udahlah. Allah bagi tu sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan. Kan? Jadi awak tu tak sesuai dengan patah. Cukuplah yang patah di rumah tu. Sudahlah cukup. Awak ni pun tak sesuai dengan Fazura. Cukuplah. Apa yang ada di rumah tu, ambil je lah jalan-jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, 1-2 minit sebelum kita tutup. Soalan? Kat mana? Belakang. Okey, sila. Waalaikumsalam. Okey, baik. Jabatan Mufti Selangor mengeluarkan hati-hati dengan pakaian telekung yang 2 lapis, satu atas, satu bawah lah, satu kain, satu baju. Hati-hati kerana ditakuti apabila diangkat takbir itu, maka awak di dalam pakai baju lengan pendek. Ini gambaran awal sebelum kita bahas. Gambar awal. Yang Jabatan Mufti Selangor bagi tahu peringatan adalah hati-hati dengan telekung. Kalau awak di dalam tu pakai t-shirt lengan pendek atau pinjam baju pagoda suami ke kan dia sampai ke sini. Kan awak angkat tu, kadang-kadang yang tu terangkat. Bila terangkat nampak ni, kalau dibiarkan berulang kali maka hukumnya batal lah solat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekadar pengetahuan kita, telekung orang Malaysia tak ada masalah. Sebab dia besar dan juga labuh. Labuh. Jadi kalau berat dia 200 kilo pun tak nampak. Jadi tak adalah masalah. Hakikat tu cuma Jabatan Mufti sekadar memberi peringatan. Jadi ada orang kata, ustaz, habis tu kena wajib kena pakai tutup aurat kat dalam, siap-siap pakai jubah ke? Kalau awak dah nak pakai jubah siap-siap, tak payah pakai telekung. Habislah selesai. Jadi timbulnya persoalan itu cuma telekung tu 2 lapis, satu kat atas, satu kat bawah. Jadi bila angkat yang atas dia terangkat lah. Sebab tu saya ajar isteri saya tak pakai telekung. Pakai je pakaian yang saya beli tu, saya dapat pahala. Kan. Kemudian macam tu je, pakai je tudung macam tu. Udah selesai cukup, tak payah pakai telekung. Orang Vietnam kaya jual telekung, orang Malaysia makin miskin beli telekung. Dah itu je. Telekung bukanlah ada masalah apa. Ustaz, habis tu kami tak boleh pakai ke baju t-shirt? Boleh. Cuma cek tengok telekung awak tu, dia ni apa, singkat ke tidak. Kalau telekung tu labuh, pada saya lah, ramai dah ustaz buat kajian baru-baru ni, didapati bahawa telekung orang Malaysia tidak sesekali akan membatalkan solat orang Malaysia. Sebab telekung dia memang labuh. Okey, cuma nak bagi tahu juga bila dah tanya tu, bagi saya kalau cara nak lebih selamat tu, jubah kan daripada atas sampai ke bawah. Sarung je jubah tu. Udah solat je lah. Kan jubah abaya kan besar-besar, udah boleh je, pun tak ada masalah. Itu lebih baik. Tapi kalau pakai dua lapis macam tu boleh. Pastikan ianya tebal. Satu tebal, tak nampak warna kulit. Kedua dia labuh dan besar, dan bila kita bergerak mengangkat tangan tu tidak akan terbuka aurat. Wallahu a'lam. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Ya, baik. Soalan lain?
Sila. Anggota sujud. Hmm. Anggota sujud ada 7 kan. Ha. Kalau perempuan dia pakai stokin tak betul lah. Ha. Kalau lelaki macam mana Ustaz? Anggota Sujud bagi lelaki. bagi lelaki. Dia orang pakai stokin. Dia orang pakai stokin. Okey. Okey, baik. Anggota sujud tu nak kena dengan tempat, maksudnya berada pada tempat sujud lah. Dia sepatutnya kena sentuh lah, dahi kena, dua-dua tapak tangan. Macam mana dengan kaki? Maka hukumnya boleh tak berstokin? Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, saya dulu pakai stokin. Dulu sentiasa kalau pergi masjid saya pakai stokin. Tapi sekarang ni kerap ke tandas. Maklumlah umur 54 kan, ya, makan ubat kencing manis. Ubat kencing manis pula ubat gula zambi tu, dia masuk, bila kita masuk, dia akan force kita buang. Jangan simpan gula dalam badan. Dia keluar. Akhirnya susah nak pakai stokin, nak ambil wuduk itu gini. Hakikatnya sebahagian besar daripada hadis Nabi bukan hanya pakai stokin, pakai kasut time solat. Pakai kasut. Terus pergi, dah azan iqamah, pergi depan, Allahu Akbar, sandal tu pakai. Cuma ada satu ketika, satu hari, Nabi bila nak solat, Nabi dapat berita, Jibril bagi tahu. Maka Nabi pun pandang dekat tapak kasut dia, lalu dia buka tak tepi, rupanya ada najis. Kan, jadi hukum orang lelaki pakai stokin boleh? Boleh. Malah dia dapat separuh daripada sunnah Nabi berkasut. Contohlah, awak berjalan, awak pergi rombongan Masjid Sendayan. Contohlah, orang perempuan kan kaki rombongan. Ni semua kena tinggal belakang ni. Kan, ya. Awak masjid, saya mengajar Masjid Al-Bushra. Al-Bushra di Merebut. Setiap bulan saya mengajar kat situ. So contoh, boleh kata setiap bulan. Hari tu saya pergi pun ada rombongan daripada Pantai Remis Perak. Kita pakai kasut. Perempuan sekarang pun suka pakai kasut, apa nama tu? Apa nama kasut, kasut yang tapak dia lembut tu kan, kasut sarung tu. Skechers. So awak pakai Skechers dalam keadaan awak wuduk apa semua, solat. Katalah tiba-tiba kena solat di bahagian satu taman di luar sana, tak payah buka kasut, solat je dalam Skechers tu. Skechers awak, Ustaz, ada tanah. Itu tanah tu namanya kotor, bukan najis. Kecuali awak bawa tai lembu ke apa, yang tu najis lah. Tu pakai je lah kasut tu, tak payah buka pun tak apa. Cuma kalau kita solat dengan kasut, mesti tambah-tambah kita Melayu Jawa ni lagi tu, batal. Itu jadi hukumnya tak ada masalah. Wallahu a'lam. Lagi? Sila. Ada orang lelaki ni, lelaki lah kita kata sebab yang tanya pun lelaki. Ada orang lelaki kata, saya terima je apa Allah bagi. Kau nak terima apa kalau tak pergi kerja? Contohlah kan, contoh. Saya pergi kerja 8 jam je, OT pun tak payah, contohnya. Tak boleh, salah. Sebab di dalam hukum kita bercerita tadi, pertama, doa. Doa dulu, ya Allah mudahkan aku nak pergi cari rezeki. Kedua, usaha. Kalau awak usaha lebih, dapat lebih. Kalau awak belum tak ada usaha, pergi dekat tu jual karipap King Kong. Pukul 8 baru keluar nak goreng karipap. Orang makan karipap pukul 3 petang. Contoh, goreng 2-3 biji, lepas tu balik. Tidur kerjanya. Maka itu bersalahan dengan agama. Nabi kata seseorang yang keluar ke dalam hutan, pergi cari rezeki, ambil, lalu ikat, lalu letak kayu di atas belakangnya, lalu dibawa pergi jual, itu lebih utama daripada orang yang diam, duduk di masjid. Tak. Maka salah. Pemikiran orang sedemikian bukan pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Boleh termasuk dalam pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Ya, aku ikut kadar je lah. Apa yang Allah bagi takat tu cukup. Tak. Kita usaha dulu, kita doa dulu, berterusan, dan kemudian baru kita tawakal. Selepas dah usaha, dah doa, kalau Allah bagi itu, maka itu okeylah, cukuplah. Itu sebab itu orang Islam zaman Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, kaya ni dahsyat. Zubair Al-Awwam sangat kaya. Kenapa? Sebab Islam mengajar kepada mencari rezeki, mencari keharta, dan kemudian mengeluarkan zakat dan bantu orang miskin. Tak ada, Ustaz, saya kerja sekarang tak payah, saya bini saya pergi kerja lah gitu.
Tu. Lepas tu awak duduk kat mana? Saya dekat Madrasah Ikhwanul Muslimin. Ni lagi teruk. Awak duduk situ je tak? Itu kena mau luku kepala dia. Ada ke punca? Kadang-kadang kesian. Laki duduk gitu, duduk. Bini lah turun pasar. Ni laki bawa kereta je hantar tepi pasar. Bini turun pergi beli keledek lah, itulah, ini apa semua ni gendeng ni bambu. Laki duduk main handphone kat dalam kereta, zoom. Rasa nak sepak aja. Betul. Apa punya laki jantan tak guna. Betul ni. Sat lagi balik pula tu berdebum. Rehat gitu Bini lah kopek tu rebus. Hek penyek lagi tu gini. Sat lagi bini lah goreng gini. Sekejap lagi pergi di gerai bini juga yang jual laki muka macam ni. Orang pun tak nak beli tengok muka laki dia. Allahu Akbar. Tu kadang-kadang kesian. Maka jomlah kita lelaki ni, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin dan ketua bagi orang perempuan. Orang perempuan ni pada hakikatnya lah, dia tak ada kerja, dia duduk je di rumah. Duduk rumah, lain macam punya betul. Ya, duduk di rumah. Apa dia buat? Kalau suami kaya, macam orang sini lah, kaya-kaya, hantar bibik 2 orang. Seorang tukang masak, seorang tukang kemas. Isteri buat apa? Isteri kikis kuku je, gosok. Pakai elok-elok, sanggul 3 kaki, tunggu suami balik je. Tapi ustaz, bila nak dapat pahala kau tahu pun. Jadi tolonglah masak, tolong basuh, tolonglah buat itu. Itu semua pahala secara umum, panjang pahala tu. Tuan-tuan puan-puan, ibadah paling besar pahalanya nikah lah. Ibadah solat 3 minit bagi salam, habis pahala dia. Itu je kat situ. Ibadah zakat masa pagi, lepas tu habislah. Ibadah puasa pagi sampai berbuka, habislah. Tapi ibadah nikah tu, daripada kat nikah 30,000 kena bagi. Bawa balik rumah goreng telur pun hancur. Bayar sampai 30,000. Bila kita tanya kenapa hancur, dia kata itu scramble egg. Iya kadang dah lah bayar 30,000, makan free, melawan pula tu. Lepas tu Shopee 1/1, 2/2, 3/3, sampai je macam-macam keadaan. Tak apa, sabar je lah. Sabar je. Ketentuan Allah tentu kita. Kita doa dan kita usaha. Kita tentu kita buat macam tu keadaan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebaikan. Okey, last soalan terakhir. Lapar dah perut ni. Ya. Sekejap sana dulu. Kalau baca Quran ingat pada anak-anak, kita menangis. Pertama sekali niat kena betul. Kenapa baca Quran? Lillahi ta'ala, kerana Allah jamin orang yang dalam keadaan gelisah. Dia ingat ke anak-anak tu hati dia resah gelisah. Jangan sampai ingat ke anak-anak risau macam Allah tak jaga anak kita. Itu pun bahaya. Risau ni, tak tahulah anak aku macam mana makan ke tidak. Sebelum ni yang awak bagi tu, dia tu rezeki dia. Bukan rezeki kita, rezeki dia tapi masuk melalui kita. Tapi kita nak buat apa-apa pun lillahi ta'ala. Bab menangis tu, menangis rindukan anak tu tak ada masalah. Kasihan anak tak balik. Bukan anak tak balik, anak tak nak balik. Itu. Sakit hati lagi kita sebenarnya tu. Okey, jadi yang pertama niat kena perbetulkanlah. Yang lain tak apa, nangis macam tu tak ada masalah apa. Sila. Mana tadi? Macam mana kita nak rasa Allah sentiasa ada dengan kita? Sentiasa ada tu bermaksud kita buat apa-apa pun ingat Allah. Masak, kita masak, kita ingat Allah. Tak apalah kenapa kena masak. Masak ni daripada muda sampai ke tua. Daripada awak boleh makan sampai sekarang tak boleh makan, tapi awak kena masak agak orang lain nak makan. Ibadah. Tak apa, ni perintah Allah Ta'ala. Kenapa awak basuh sampai sekarang ni? Mesin basuh tu 12 kali dah tukar, rosak. Basuh kenapa? Sebab itu ibadah Allah suka kita buat baik. Udah, semua ingat lillahi ta'ala. Maka itu Allah akan pasti. Bila mana kita ingat Allah, tu bermaksud Allah sentiasa bersama kita. Tapi bila mana kita lupa Allah, maka jangan harap. Itu. Ya, kita duduk di rumah,
Suami kat luar berniaga, ya Allah mudahkan urusan dia, ya Allah. Sudah, cukup. Itu ingat Allah Ta'ala. Dah, buat apa pun. Kita nak solat ingat Tuhan, nak jaga rumah tangga ingat Tuhan, jaga pasangan hidup ingat Tuhan, nak berniaga ingat Tuhan. Maksudnya jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Itu bermaksud Allah bagi kita kebaikan, dengan bermaksud Allah sentiasa berada dengan kita. Tapi kalau kita tak ingat ke Allah, bermaksud Allah pun jauh daripada kita. Wallahu a'lam. Okey, moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan, insya-Allah. Seperti mana biasa, saya minta izin kepada Ketua Muslimat, ya, iaitu berhubung dengan derma kepada sekolah saya. Setiap kali saya ceramah, saya bagi tahu gitulah. Siapa-siapa lagi masih berminat, kami sedang membangunkan sebuah dewan mengaji. Yang dulu kami pakai kemah 20x20, 2-3 biji ni kami letak, anak-anak mengaji di bawah situ. Tapi bila guna bertahun-tahun tu, kemah tu bocor, berkarat, ada sebahagiannya patah dan sebagainya. Jadi kami buang, lalu bangunkan dewan mengaji terbuka. Penuh dewan cantik, lebih kurang macam kat depan tu lah, bumbung penuh tapi kemas sikit. Kemudian di bawah tu ada 150 orang mengaji Al-Quran. Isteri saya nguruskan lah tempat mengaji Quran tu, ya, 150 orang. Jadi jumlah keseluruhannya tu telah kami capai. Bangunan tu semua dah siap dah, selesai. Cuma sekarang ni kami masih perlu lebih kurang RM7,000 untuk wiring, pemasangan kipas, letak plug point, apa saja kerja-kerja finishing, antara 7 ke 10,000 macam tu lah, ya. Campur-campur apa lebih kurang macam tu, ya. Kalau siapa hari ni nak derma, nak wakaf, ini wakaf kekal ni sebenarnya, dia bukan derma biasa, ni wakaf kekal. Jadi saya alu-alukan, insya-Allah, ya. Daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni, saya rasa bukan 17 dapat pagi ni. Tu kan. Okey, saya tak bawa tabung, terpulang kepada Ketua Muslimat lah, nanti nak urus macam mana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu, ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu, ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni mereka yang bersedekah, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini, ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya